dengan aktiviti dan ciri-ciri kehidupan manusia zaman prasejarah. Jom kita lihat. Okey. Baik, bermula dengan tempat kediaman. Okey, kita tahu bahawa pada zaman Paleolitik, maknanya zaman batu awal yang mula-mula, yang first dia, mereka banyak tinggal di gua, dan juga mereka banyak tinggal di lubang bawah tanah. Selain itu, mereka juga berlindung di bawah pokok dan tempat berlindung yang diperbuat daripada ranting kayu. Ai, memang hidup dia orang macam mana agaknya hidup dalam gua dan lubang bawah tanah tu ya. Memang tak ada apa-apa lah, kan? Kemudian zaman Mesolitik, seterusnya selepas lebih kurang dalam 10,000 tahun kemudian, zaman Mesolitik, manusia masih lagi mendiami di gua dan lubang bawah tanah. Serta tempat-tempat berlindung yang dibuat daripada ranting kayu. Tetapi kali ini mereka beri tumpuan kepada penempatan di mana tahu? Di pinggir-pinggir sungai dan juga di pinggir-pinggir laut. Maknanya di tepi-tepi sungai dan laut. Sebab apa? Mereka nak dapatkan air dan juga makanan. Itu zaman Mesolitik. Dah maju sikit. Tetapi apabila zaman Neolitik pula, manusia kali ini dia dah tidak berpindah randah lah. Mereka tinggal secara menetap. Dia orang stay satu tempat. Di kawasan penempatan itu, terutama di kawasan mana tahu? Kawasan di lembah sungai dan di pesisiran pantai. Lembah sungai itu sebenarnya bermaksud, let's say kalau katakan sungai macam ni kan, ada sungai yang mengalir, so di kiri dan di kanan sungai itu dipanggil lembah sungai. Dan kenapa dia orang suka tinggal di lembah sungai? Sebab adanya air, adanya ikan. Kemudian di lembah sungai itu, kiri kanan sungai itu, dia punya tanah subur untuk pertanian. Itu manusia semakin bijak, nampak? Semakin bijak. Jadi mereka telah membina rumah yang diperbuat daripada batu, tanah liat dan juga kayu. Okey. Kemudian zaman logam. Zaman logam pula, manusia telah menetap, masih lagi menetap macam zaman Neolitik tu, tapi mereka membina tempat kediaman mereka dengan lebih cantik lagi baik lagi. Sebab mereka dapat buat rumah daripada mana? Daripada batu, tanah liat dan kayu. Lepas tu lebih tersusun, maknanya lebih kemas lagi. Selain kawasan lembah sungai dan pesisiran pantai, mereka juga dah tinggal di kawasan yang tanah-tanah tinggi. So nampak tak? Maknanya mula-mula mereka tinggal dalam gua dan lubang bawah tanah. Kemudian mereka berubah tinggal di tepi-tepi sungai, kemudian mereka tinggal di lembah sungai dan pada akhirnya mereka dah tinggal di kawasan penempatan tinggi. Itu tempat tinggal diorang. Ya. Baik. Kemudian peralatan pula. Apakah peralatan yang digunakan semasa zaman prasejarah ni? Banyak peralatan yang digunakan pada waktu itu. Peralatan itu dibuat daripada batu, kayu dan juga tulang-tulang haiwan. Dan peralatan ini pula dalam bentuk sedia ada tu tahu. Ringkas dan kasar. Kalau kita tanya kan kat dia orang kan, let's say lah kalau dia orang hidup lagi, kita tanya, ni batu yang ini untuk apa? Oh, itu untuk batu tu untuk membunuh haiwan, menangkap haiwan. Okey, yang ini pun sama, menangkap haiwan. Kita macam, oh semua batu, yalah, semua batu digunakan untuk membunuh dan menangkap haiwan. Kemudian membelah-belah apa semua. Sebab bentuk dia sama je. Sebab dia ringkas. Kan? Kemudian apabila berakhirnya Paleolitik dan masuk zaman Mesolitik, kemudian barulah mereka masih gunakan kayu, batu dan tulang-tulang haiwan. Tapi kali ini buatan dia lebih halus dan lebih kemas. Yang ini alatan-alatan yang lebih kecil, dipanggil microlith. Microlith ialah batu-batu yang kecil. Mereka juga menggunakan, tak dengar suara cikgu ke? Jap. Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh dengar okey. Dia Widian kata boleh dengar. Kejap cikgu semak. Boleh dengar Boleh dengar suara cikgu? Okey, so Khadijah kata boleh, Zahra kata boleh. Okey. Dia mungkin boleh adjust sikit adjust sikit volume tu.
Naili boleh dengar boleh. Naili? Okey, Adib kata Boleh, boleh. boleh, boleh. Alright. Nampak skrin je. Okey, yang lain kata boleh dengar? Yang lain kata boleh dengar, tak Boleh. apa. Okey, bagus. Baik. Okey, terima kasih. Baik, kita lihat pada waktu inilah, pada zaman Mesolitik inilah okey, mereka juga menggunakan panah semasa memburu binatang dan menggunakan perangkap untuk menangkap ikan. Okey, so kalau kita lihat zaman Mesolitik, batu dia dah kecil-kecil tau. Tapi dia dah tahu dah. Oh, kalau kita tanya dia kan, ini batu apa ya? Oh, ini batu untuk memotong. Yang ini batu untuk mengikis. Okey, yang ini yang besar batu ni untuk mengetuk. Dia dah haskan dah. Jadi itu zaman Mesolitik dah lebih baik lah, dah kenal. Okey Dia, cuba kamu adjust volume, okey, adjust kamu punya headphone, okey, cucuk cari lubang yang lain supaya kamu dapat dengar suara cikgu ya. Dia, cuba try. Cuba cucuk di tempat lain dan juga adjust volume supaya lebih jelas dengar. Okey. Baik. Kemudian daripada Mesolitik, mereka beralih kepada zaman Neolitik. Kali ini peralatan zaman ini lebih halus dan lebih kemas. Neolitik ingat Neolitik, iaitu zaman batu baru yang mana peralatan dia lebih halus dan kemas. Ada pelbagai peralatan termasuklah alat menggali dan juga roda. Diorang dah tahu dah. Oh, ini untuk pisau contohnya. Ini untuk mengikis. Ini untuk meletakkan batu. Ini untuk memasak. Ini untuk macam-macam. Dia dah spesifikkan dah. Zaman Neolitik. Maknanya lebih halus. Lebih sharp. Kemudian bila beralih pada zaman logam, peralatan mereka telah mencipta peralatan yang dibuat daripada logam. Macam kita tengok video tadi kan, ada logam macam biji timah, ada biji besi, kemudian ada tembaga. Okey, itulah dia logam-logam yang diguna pakai untuk membuat peralatan. So, pembuatan ini berlaku seiring dengan pengetahuan manusia. Maknanya manusia dah tahu tentang bagaimana untuk melebur, teknologi peleburan, to meltkan besi-besi yang ada. Meltkan dia punya bahan-bahan mentah itu, serta mereka dah pandai membuat acuan untuk membuat pelbagai barangan. So pada zaman logam ini, manusia memiliki tahap kehidupan yang lebih tinggi. Maknanya level life diorang lebih baik daripada zaman batu. Okey. Peralatan zaman ini terdiri daripada tembaga, gangsa dan juga besi. Itu sebenarnya. Okey, dia kata dia tak dapat dengar. Okey, dia cuba mungkin kamu boleh adjustkan di bahagian setting. Setting Zoom tu ada di bahagian mute. Kalau kamu nampak ada perkataan mute yang bentuk mic tu, tepi tu ada arrow. So di arrow tu kamu boleh select a speaker atau select microphone. Select speaker tu, kamu tukar-tukar speaker tu. Mungkin kamu boleh dengar kalau setting kat situ ya. Okey. Baik. So inilah dia. Okey, kalau kita lihat inilah dia bentuk peralatan-peralatan yang telah dicipta dan diguna pakai oleh orang-orang zaman logam. Okey. Macam mana cikgu kalau cikgu cakap macam mana nak dengar okey. Macam mana dengar okey. Tak apa, cikgu type lah. Kesian dia kan. Cikgu type sekejap ya. Mana dia ni? Dia Widian. Oh, dia Widian mungkin dia try keluar dulu kemudian masuk balik. It's okay. Bagus juga idea tu. Okay. Dia Widian ada. Okay. Okay. Cikgu tengok dia Widian Okay. Cikgu tulis kat dia. Okay. Cuba pergi ke setting Zoom. Okay. Zoom. Okay. Yang ada ke setting Zoom, kemudian yang ada logo microphone.
Okey. Okey. Oh, dia dah keluar. Dia cuba try keluar dulu kemudian masuk balik. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan Baik. Kemudian kita dah tahu. Okey, kita dah tahu dia tinggal kat mana. Kita dah tahu peralatan-peralatan yang digunakan. Kita nak tahu apa dia orang buat. Peralatan dah ada. Okey. Kemudian kita dah tahu tempat tinggal dia orang, tapi aktiviti dia orang buat apa hari-hari? Takkan hari-hari melepak aje kan? Jadi kita lihat. Baik, macam kalau kita lihat mereka sebenarnya banyak aktiviti kumpulkan makanan. Zaman Paleolitik, kegiatan mengumpulkan makanan merupakan aktiviti paling penting untuk dapatkan makanan selain memburu binatang. Betul. Mereka kumpulkan buah-bahan, mereka kumpulkan cendawan, bijirin dan pucuk-pucuk tumbuhan yang tumbuh liar di dalam hutan. Sebenarnya skill untuk memburu binatang, mengumpul buah-buahan ni semua kan, kamu pun kena belajar juga tahu sebab kita tak tahu masa depan kita. Jadi kamu kena kenal mana satu buah-buahan, mana satu cendawan, mana satu sayur-sayuran. Ini kadang-kadang tak tahu. Dia kata rumput pun boleh makan. Habis semua rumput jadi sayur. Jangan. Okey. Jadi kena kenal sekarang main makan semua. Dia boleh dengar dia? Dia dah masuk, boleh dengar dia? Tahu pun tak. Dia dah boleh dengar dah. Okey. Itulah, tak payahlah kan. Okey. Okey, ada tak gitar, ada tak gitar. Apa Ada tak gitar, ada tak gitar. okey, lain macam. Tak apa dia boleh WhatsApp. Lupa nak mute tu, lain macam. Dia lupa nak mute. Dia lupa nak mute. Tak apa, cikgu mute kan. Okey, baik. Dah. Kan. Lain macam. Lain macam dia punya happy dia Okey. Daripada zaman Paleolitik, kita lihat zaman Mesolitik. Okey, manusia zaman Mesolitik dia orang buat apa? Okey, rupa-rupanya Mesolitik masih menjalankan aktiviti mengumpulkan makanan rupanya. Mereka juga mengumpulkan kerang, mengumpulkan siput yang ditemui di pinggir-pinggir sungai dan laut. Rupa-rupanya mereka tak dah tahu dah bahawa kerangan siput boleh makan. Siapa kat sini makan kerang, makan siput? Angkat tangan. Siapa kat sini makan kerang, makan siput? Angkat tangan. Ada tak? Bagus. Tak makan tak makan. Okey, baik. Kemudian zaman Neolitik pula, kita lihat kali ini manusia telah menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Ini menyebabkan mereka dah tak buat aktiviti mengumpulkan makanan, iaitu aktiviti itu semakin kurang. Mereka dah pandai bercucuk tanam, mereka dah pandai menternak binatang. Okey. Kemudian pada zaman logam juga aktiviti pengumpulan makanan hampir hampir tidak lagi dilakukan kerana kemajuan yang berlaku dalam bidang pertanian, penternakan dan juga perdagangan tukar barang. Mereka dah buat tukaran barang. Jadi mereka boleh memperoleh makanan yang mencukupi. Itu sebenarnya. Okey. Ini berebut phone ke berebut apa ni? Okey. Apa? Itulah. Okey. Tolong mute kan. Tolong mute kan ya. Tolong mute kan. Terima kasih kan. Okey. Kalau nak gaduh bawa bincang PM tepi. Okey, PM tepi. Okey, jangan dalam kelas ya. Okey. Baik. Bermakna di sini, kesimpulannya, untuk kegiatan pengumpulan makanan hanya dilakukan oleh zaman Paleolitik dan Mesolitik ya. Zaman Neolitik dia orang dah buat pertanian. Dan juga mereka telah buat zaman logam pun mereka dah buat juga aktiviti pertanian dan penternakan. Yes, cikgu dah offkan dah. Baik. Kemudian apa lagi kegiatan yang mereka buat? Kegiatan ekonomi nampak tak? Mereka berkongsi makanan. Jadi kalau kita lihat manusia pada zaman Paleolitik ni kalau kita lihat
okey, bergantung sepenuhnya pada sumber alam semula. Jadi mereka hidup secara nomad. Baik, nomad ini bermaksud berpindah randah. Okey, ingat nomad bermaksud berpindah randah. Sebab apa diorang hidup berpindah randah? Untuk mencari makanan dan dikongsi bersama. Nampak tak? So aktiviti ekonomi mereka bersifat sara diri. Mereka nak ambil makanan tu untuk menyara diri mereka. Jadi mereka ni dapat makanan mereka kongsi bersama-sama. Bukan macam korang. Korang dapat makan, korang tak kongsi pun dengan cikgu. Apalah korang ni? Kan? Alhamdulillah. Okey. Okey. pula kena. Okey, baik. Oh, COVID. Okey, faham. Kan. Naili lah selalu makan tak ajak pun. Okey, baik. Kemudian kita lihat zaman Mesolitik pula, manusia pada zaman ini masih lagi mengutip hasil hutan, memburu binatang dan juga mereka menangkap ikan, tetapi perkongsian makanan tu masih berlaku lagi. Maknanya aktiviti dia lebih kurang sama. Contohnya ada lukisan gua ni di Gua Lazare Montaigne, di Perancis, menunjukkan aktiviti memburu binatang. Nampak? Okey. Ya, dah boleh dengar dah. Kami pun dengar. Kan? Kami pun dengar kamu berebut-rebut, berebut-rebut mic semua lain macam. Kan? Okey. Baik. Kemudian zaman Neolitik. Okey. Manusia tidak lagi menjadi pengguna sumber alam. Sebaliknya, mereka zaman Neolitik Neolitik mereka telah menghasilkan makanan melalui kegiatan pertanian dan penternakan. Aktiviti perdagangan dengan menggunakan sistem barter. Sistem barter kita tahu kan, tadi dalam video awal tadi dia kata apa? Sistem barter ni ialah sistem tukar barang. Sistem tukar barang. Jadi sistem barter dan pengkhususan kerja telah pun bermula. Jadi kita lihat gambar lukisan gua di Gua Magura ini. Okey. Bulgaria menunjukkan manusia menjalankan aktiviti penternakan. Pada zaman logam, zaman logam pula kan, aktiviti memang pertanian, penternakan, kemudian perdagangan tukaran barang, ini adalah aktiviti utama penduduk. Selain itu, aktiviti pembuatan dan pertukangan turut berkembang. Mereka dah pandai mencipta banyak peralatan. Ini kalau kita lihat dalam buku teks kamu nanti kamu dapat tahun depan. Ini adalah contoh di mana kita lihat pertukaran barang tanduk badak dengan gading gajah. Dia saling bertukar-tukar barang. Nampak? Ini dipanggil sistem barter. B-A-R-T-A-R. T-A-R, barter. Ya. Maknanya hebat orang dulu ya. Kreatif. Kreatif. Okey. Kemudian kita teruskan dengan, adakah diorang ni ada family tak? Diorang ni duduk hidup masyarakat tak? Yes, sebab itu mereka ada organisasi sosial. Iaitu kalau kita lihat manusia pada zaman Paleolitik ni mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri pada gabungan beberapa keluarga dan masih hidup. Mereka walaupun berkeluarga tapi mereka hidup berpindah randah. Maknanya hidup dalam keadaan nomad. Maknanya berpindah randah. Itu zaman Paleolitik, sian dia kan. Sekejap-sekejap ada kat Kelang, tuk-tuk berpindah, tahu-tahu dah sampai Shah Alam. Kemudian esok-esok dah sampai Subang Jaya. Kemudian tuk-tuk dah sampai KL. Kan? Kemudian diorang berpindah randah. Sebab apa? Mereka mencari makanan dan mengumpul makanan itu. Itu zaman Paleolitik. Nasib baik macam korang kan, korang tak berpindah randah. Tapi korang berpindah randah makan. Kan? Kejap-kejap kat rumah, kejap-kejap kat McD, kejap-kejap kat KFC, kejap-kejap dekat Kenny Rogers, sekejap-sekejap. Merata-rata korang makan. Rupa-rupanya itu bukan nomad. Itu adalah jalan-jalan cari makan. Kan? Jalan-jalan cari makan. Tapi mungkin insyaAllah mungkin
kemungkinan bermula esok dan seterusnya kamu semua tak dapat lagi keluar ya, kerana mungkin akan berlaku PKP di mana kamu tak boleh keluar lagi. Okey, duduklah. Ya. Hari ni tak terbang ke? Tengok keadaan. Kalau sempat tak hujan kita terbanglah. Kalau hujan macam nak terbang? Kan? Takut flight kena petir. Jadi kita tengok dulu Okey. Baik. So kita lihat kehidupan manusia zaman Mesolitik. Pada zaman ini, kita fly online cikgu. Okey. Pada zaman ini, manusia masih lagi hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka juga masih lagi hidup secara nomad, iaitu berpindah randah. Dan mereka belum lagi mempunyai sebuah organisasi sosial yang tersusun. Okey. Tapi pada zaman Neolitik inilah, kita lihat manusia dah hidup menetap dan telah mewujudkan sistem sosial yang lebih baik. Sebab bila dah duduk tinggal menetap, ramai yang berada di situ. Bila ramai yang berada di situ, maka perlu ada seorang ketua. So terdapat ketua yang dipilih daripada kalangan mereka dan bermulanya pembahagian dalam sosial, iaitu adanya kelas atasan dan atau pemimpin dan juga kelas bawahan. So kemunculan organisasi ini membolehkan aturan kehidupan yang lebih baik dibentuk. Macam kamu lihat dalam kelas lah. Kalau kamu lihat masa kamu dah jandam dulu kan, bila kelas kamu, pelajar kamu ada dalam kelas 30 orang, 40 orang. Mesti cikgu kamu kata apa? Okey, kita akan pilih seorang ketua dan penolong ketua kelas. Betul? Jadi kenapa nak pilih ketua kelas dan penolong ketua kelas? Itu untuk membantu guru. Okay? Untuk membantu guru dalam urusan-urusan kelas. Jadi ini dipanggil sistem sosial. Pelajar, kemudian ada penolong, kemudian ada ketua kelas, kemudian baru ada guru. Itu dipanggil sistem sosial. Tapi itu di sekolah. Kalau di masyarakat, kita ada rakyat, kemudian kita ada pemimpin, kemudian kita ada raja. Dia macam tu. Itu dipanggil sistem sosial ataupun organisasi sosial. Okey. Baik. Kemudian kita lihat zaman logam pula. Kehidupan manusia zaman ini dah lebih tersusun. Pemimpin-pemimpin bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dan membentuk aturan kehidupan agar diikuti oleh setiap anggota masyarakat. So ini akan membawa kepada sistem pentadbiran. Macam kita tengoklah sekarang ni kan. Okey, macam dia kata, sekarang ni kes COVID-19 bertambah, betul. COVID-19 makin meningkat, betul. Jadi, siapa yang perlu menyelesaikan masalah yang timbul ini? Pemimpin. Pemimpin, Perdana Menteri kita, kemudian menteri-menteri kita, Menteri Kesihatan, Menteri Pelajaran, diorang kena cari solution macam mana nak selesaikan masalah ini. Jadi, inilah yang dikatakan sebagai satu sistem sosial dan satu sistem pentadbiran. Nampak? Jadi bila pemimpin kata apa? Pemimpin negara kita kata apa? Rakyat dikehendaki untuk menjaga SOP. Kena hand sanitizer, kemudian pakai mask, kemudian juga jaga jarak. So kita sebagai rakyat kenalah ikut cakap pemimpin. Jadi kita kena sentiasa pakai mask, kita hand sanitizer. Jadi itulah dikatakan sebagai sistem sosial. Nampak? Bagus tu. Okey. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana kepercayaan. Orang-orang zaman dulu ni tak ada agama ke? Diorang tak solat ke? Mungkin ada yang tanya, tak solat ke? Tak pergi sembahyang ke? Jadi kita tahu bahawa solat ke, sembahyang ke, itu semua adalah satu kepercayaan. So zaman Paleolitik, Mesolitik semua ada tak agama dan kepercayaan? Jom kita tengok. Zaman Paleolitik. Okey. Kenapa dah dia? Okey, baik. Kita lihat Zaman Paleolitik. Okey, manusia pada zaman ini mengamalkan animisme.
Dan kepercayaan alam semula jadi yang menentukan kehidupan mereka. Mereka percaya, zaman dulu mereka percaya bahawa kuasa alam, mungkin banyak juga, okey, kuasa alam semula jadi seperti petir, kilat, angin, hujan dan matahari. Sebenarnya benda ni memang dah berlaku dalam hidup kita. Contoh kalau kamu semua kan, cikgu tahu kamu semua memang takut tempat gelap walaupun dalam rumah, betul tak? Kadang-kadang dalam rumah nak pergi toilet pun takut. Bila toilet tak ada lampu. Kan? Ajaklah adik, jom teman akak. Ajaklah abang, jom teman nak pergi toilet. Apa nak takut? Tu kan toilet. Gelap. Kerana apa kita takut begitu? Kerana kita percaya. Kita ada satu kepercayaan bahawa tempat-tempat gelap ni ada benda-benda yang akan menakutkan kita. Padahal tak ada pun. Padahal tak ada pun. Tapi kita sering kali takut dengan tempat-tempat gelap ini. Ini juga dipanggil sebagai satu kepercayaan animisme. Kita percaya bahawa ada benda-benda yang tak elok ada di kawasan-kawasan itu. Jadi, selain itu zaman dahulu pun sama tahu, Paleolitik ni. So selain itu, setiap objek yang terdapat di sekeliling mereka seperti pokok, batu, bukit, sungai, laut dipercayai ada kuasa. Itu zaman Paleolitik. Zaman Mesolitik pun sama juga. Mereka masih mengamalkan kepercayaan animisme ini. Iaitu kepercayaan berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di alam semula jadi ni ada kuasa. Ada kuasa. Baik. Kemudian zaman Neolitik pula, manusia pada zaman ini melakukan ritual. Ritual bagi mewujudkan perdamaian. Ritual ni sebenarnya adalah upacara agama bagi wujudkan perdamaian dengan kuasa alam dan amalan penyembahan mulalah dilakukan. Jadi wujudlah kepercayaan kehidupan selepas mati dan mayat akan diuruskan dengan teliti serta dikebumikan dengan sempurna. Itu zaman Neolitik. Zaman itu diorang percaya tahu bahawa ni lepas mati sekarang mesti hidup balik. Lepas mati ni mesti hidup balik. Okey. Jadi ini contoh tempat diadakan upacara ritual di Göbekli Tepe, iaitu di Turki. Zaman logam, penyembahan manusia terhadap kuasa alam semakin jelas. Binaan-binaan khusus telah diwujudkan bagi upacara ritual dan juga menyempurnakan kepercayaan mereka. Maknanya zaman logam pun dah ada kuil-kuil apa semua tu ya. Ya. Tak. Sebenarnya batu-batu ni tak sebesar Stonehenge ya. Stonehenge lagi besar. Zaman Neolitik ni tak besar pun. Walaupun orang kat sini yang ini tak besar macam ni je, tetapi ini tanda sebagai tempat pengebumian dan juga tempat upacara ritual, upacara agama. Yes. Okey. Jadi animisme tu ialah kepercayaan bahawa setiap benda ada kuasa dan semangat yang mampu menentukan kehidupan manusia, dan ritual ialah tata cara dalam upacara keagamaan. Baik. Dan yang terakhir kita nak tengok hari ni iaitu kesenian dan kebudayaan. Manusia pada zaman ini telah menghasilkan lukisan gua. Hari tu ada orang tanya kan, ada pelajar tanya, "Cikgu, macam mana dia orang lukis cikgu? Cantik dia orang lukis." Sebab apa yang dia orang nampak itu yang dia orang lukis. Dia orang lukis seperti mana yang dia orang nampak. Kalau nampak binatang kuda, dia orang lukislah kuda. Nampak binatang tu gajah, dia orang lukis gajah. Jadi lukisan ini bersifat realism, maknanya lukisan bersifat apa yang nyata, apa yang diorang nampak, yang real. Okey, macam kalau kita lihat di lukisan pada zaman Mesolitik lukisan gua masih merupakan antara ciri kesenian yang wujud pada zaman ini, iaitu lukisan di dinding gua di Altamira, Sepanyol. Itu di Altamira ya. Kemudian zaman Neolitik pula,
Selain lukisan gua, kesenian manusia zaman ini turut dapat dilihat melalui corak yang menghiasi permukaan tembikar. Kita lihat di sini ya. Pola-pola geometri merupakan pola utama yang dikenali sebagai simbolism. Ini tembikar ya, mempunyai bentuk pola-pola geometri. Okey. Kemudian pada zaman logam, manusia zaman ini amat mementingkan nilai estetika. Nilai estetika ni maknanya apa? Nilai-nilai seni yang ditemukan pada peralatan mereka ya, seperti gendang gangsa yang mempunyai pola hiasan yang menarik. Itu sebenarnya zaman logam ni. Nampak tak? Hiasan pada gendang gangsa ni cantik. Okey. Jadi itulah yang berlaku. Okey, baik. So di sini ada sebarang soalan nak tanya tak? Okey, ada sebarang soalan nak tanya tak? Cikgu. Ya. Ya, nak tanya tak ada? Syamil? Mariam tak ada? Bagus korang. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Sebenarnya kita tak perlu nak memahami semuanya sekali pada hari ini. No. Okey, satu cikgu nak bagi tips ya. Sejarah ni sebenarnya adalah satu subjek yang kamu kena berulang-ulang. Berulang-ulang baca, berulang-ulang dengar. Kalau tak malas nak baca, tak apa. Kamu kena selalu dengar. Okey, bila selalu dengar, maka kamu akan faham. Jadi kalau kita nak tanya kat sini lah kita nak tanya kat sini, siapa kat sini sebenarnya yang rajin baca buku? Boleh raise hand tak? Yang rajin baca buku. Buku sejarah. Okey. Firdaus kata dia rajin. Begitu juga yang lain, Santosh. Okey. Tapi okey, antara membaca dan mendengar penerangan cikgu, mana yang lebih kamu suka? Membaca sendiri ke atau mendengar penerangan cikgu? Mana yang lebih kamu suka? Nampak tak? Membaca. Ada yang kata mendengar, dua-dua kot. Ya, okey. Kadang-kadang membaca saja tak cukup, kena dengar. Dengar tu Ifan. Dengar. Betul? Okey. Okey. Jadi mendengar itu kalau kamu dengar 2 kali, kamu dengar 3 kali, lagi best. Jadi kamu akan kata, oh macam tu. Okey, baik. Sebelum